Takiuddin tahu isu ni, tapi sengaja. Ini saya tak suka dalam politik. Jangan pula ambil kes isu ini kononnya saya mempertahankan Agus. Tidak. Saya cuma membandingkan kes Agus ini dengan Azmi dengan Syed Saddiq. Dia bukanlah sesuatu perbuatan. Dia hanyalah perbualan. Ini maklumat sulit, maklumat panas yang baru keluar daripada Albert. Bila dalam PRK di Kemaman ini, isu Dr. Sam masuk bertanding ni adalah untuk menyekat kemarahan Sanusi. So, adakah ini menunjukkan satu petanda bahawa kalau Datuk Sam menang di Kemaman, calon Perdana Menteri itu akan datangnya daripada PAS? Orang Melayu ni jangan disentuh. Bila disentuh, mula habis dikorek, dibogelkan. Janganlah sampai memijak kepala, dibagi betis nak peha, dibagi peha, memijak kepala. Apa sebenarnya founder ni nak? Ketika Muhyiddin test water nak melihat reaksi Hamzah untuk apabila dia mengumumkan letak jawatan, Hamzah pula berpura-pura nak menangis kononnya atas pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria, salam harmoni kepada semua peminat-peminat setia Cakap Hub. Sebenarnya dalam minggu ni cuaca hujan panas dah lebih banyak panas lah Syan. Ada yang banjir di kawasan Pantai Timur, di Kelantan, di Terengganu. Dan banyak juga yang akibat cuaca macam ni rasa kurang sihat, batuk, demam dan macam-macam. Tapi siaran kita Cakap Hub episod ketiga ini tetap diteruskan kerana ada seorang peminat yang menghubungi kami di TikTok. Ada tak episod ketiga untuk Cakap Hub minggu ni? Jadi bila peminat ni dah setia semua, kami nak ucapkan terima kasih kepada semua yang setia menonton, memberi pelbagai feedback kepada podcast ini. Teruslah setia untuk mendukung rancangan yang berbicara tentang politik tanpa sebarang tapisan. Di sebelah saya tidak lain dan tidak bukan yang semakin dikenali saudara Shan Yuon. Apa khabar? Khabar baik. Kesihatan macam mana? Okey? Ada demam, batuk ke macam mana? Tekak kering sedikit dah. Tekak kering sedikit. Tekak kering tapi isu tak pernah kering Shan. Shan, minggu lepas kalau kita tengok viral satu video perbualan antara bekas Ketua Pengarah JKOM Prof Agus dengan Wahab ini. Orang cakap bertebaran viral satu malam yang tak boleh tidur tentang video ni. Jadi apa sebenarnya pandangan Sisi Shan untuk melihat ataupun memberi komen tentang isu ini? Berkaitan dengan Agus yang daripada bekas Ketua Pengarah JKOM. Isu ini saya melihat bahawa dia sangat berbeza. Sebab yang pertama, Agus ini dia bukan seorang ahli politik. Betul? Betul yang pertama. Yang kedua, dia sudah pun meletak jawatan dan mengambil tanggungjawab ke atas apa yang berlaku. Dan yang ketiga, kita perlu menilai kes Agus ini berbanding dengan kes-kes lain yang berlaku di negara Malaysia. Contohnya dengan Syed Saddiq. Contohnya juga dengan Azmi Ali. Apakah perbezaan yang terdapat dalam kes antara Agus ini dengan Syed Saddiq ataupun Azmi Ali adalah kita akan melihat satu perbezaan yang sangat ketara, iaitu mangsa dalam tiga kejadian ini berbeza reaksi mereka. Berbeza macam mana? Okey. Dalam kes Agus, apabila isu ini berlaku, dia bawa mangsa iaitu Wahab ke persidangan media untuk diwawancara dan ditemubual oleh wartawan-wartawan dan sebagainya. Betul. Maksudnya Wahab itu bukan mangsa. Kemungkinan betul. juga Agus ni diri ni juga mangsa keadaan. Berbeza pula dengan kes Syed Saddiq. Ada seorang wanita, kalau tak silap nama saya, Raja Marilyn, seorang influencer, dia viral mengatakan, I regret letting you sitting in my room, letting you treating me as a whore. Maksudnya dia memberi indikator bahawa dia menyesal membenarkan untuk bertapak di bilik Syed Saddiq dan membenarkan Syed Saddiq itu melayan dia seperti seolah-olah seorang pelacur. Tetapi Syed Saddiq tidak membuat sebarang persidangan media, tidak menjawab sehingga hari ini. Dalam kes Azmi Ali pula, mangsanya Haziq pula sendiri yang membuat laporan polis terhadap Azmi Ali. So kita nampak tak mangsa dalam isu ni berbeza dalam ketiga-tiga kes ini. Betul. Tapi yang Shan ulas ni adalah post daripada selepas pasca video ni tersebar. Kalau kita analisis pula video itu adalah tulen original ataupun editing atau apa sebenarnya?
video itu kalau daripada kacamata forensik? Yang benda itu saya tak pasti. Kalau dia betul-betul forensik ke, kalau dia tulis sekalipun, bagi saya dia bukanlah sesuatu perbuatan. Dia hanyalah perbualan. Berbanding dengan ahli-ahli politik lain yang macam dua kes tadi saya sebutkan, memang beza antara perbualan dengan perbuatan itu perlu kita bezakan dengan baik. Namun jangan pula ambil kes isu ini kononnya saya mempertahankan Agus. Tidak. Okey? Saya cuma membandingkan kes Agus ini dengan Azmi dengan Syed Saddiq. Cuma kalau dari segi perspektif, kalau orang nak tanya apakah prestasi Agus ni sebagai seorang pengarah JCOM, maka saya kena beri jawapan yang sangat jujur, iaitu gagal. Tapi apa kaitannya atas kegagalan Agus memimpin JCOM dengan Mr. H yang dikatakan dalang? Siapa Mr. H? Kenapa dia dalang untuk menjatuhkan Agus? Apa sebenarnya yang orang ramai nak tahu ni sebenarnya? Mr. H dah mula menafikan. Sampai hari ini tidak ada orang yang tahu, sebab sampai hari ini Wahab pun masih belum membuat laporan polis kerana dia kata trauma, kemurungan dan sebagainya kan dalam isu ini. So kita akan lihatlah. Mungkin ini politik dalaman dalam JCOM sendiri. Cuma saya merasakan kalau ada wujudnya pihak seperti Mr. H ataupun politik dalaman JCOM sendiri, cuma dari segi satu faktor yang saya katakan, mungkin Agus juga adalah mangsa keadaan. Mungkin diperangkap. Mungkin juga diperangkap. Tapi kalau diperangkap, kalau kita fikir, Mr. H gunakan Wahab untuk memerangkap Agus. Tetapi Agus dapat membawa Wahab dalam sidang media. Di mana perangkap tu wujud? Saya sampai sekarang masih lagi bingung. Saya rasa kes sebegini kompleks, kita kena serahkan juga kepada pihak polis untuk menyiasat. Tapi cuaca tu, Shen, ketika kes Prof Agus bersama Wahab ini berkumandang. Ketika itu dan ketika ini sebenarnya sedang berlakunya pilihan raya kecil Kemaman. Adakah ia akan menjejaskan imej ataupun membentuk satu persepsi negatif bertambah buruk terhadap pengundi Kemaman kepada kerajaan PKR? Saya rasa dalam isu pilihan raya Kemaman ini isu Agus dah dinoktahkan sebab dia dah meletak jawatan. Dia bukan ahli politik seperti Syed Saddiq masih lagi menjadi MP MUA, ataupun seperti Azmi Ali yang dahulu ni walaupun video dia diterbitkan dan disahkan ketulinan oleh bekas ketua IGP Hamid Mado, dia masih menjadi Menteri Kanan. Dan pada hari ini dia juga masih merupakan seorang dilantik terus menjadi Ketua Pembangkang Negeri Selangor. Tapi Encik Agus dia dah meletak jawatan, dinoktahkan. Saya rasa isu ni tidak seharusnya berbangkit dan tidak menjadi isu di PRK Kemaman. Kemaman ni, Shan, kenapa Perikatan Nasional menurunkan Dr. Sam semula untuk bertanding kursi Parlimen? Analisis saya ini adalah beberapa faktor, tapi salah satu faktor mungkin sudah lihat bibit-bibit pergelutan dalam Perikatan Nasional sendiri. Mengapa? Antara siapa? Antara PBBM dengan PAS. Okey. Sebab kita dapat lihat kenyataan Muhyiddin mengatakan PAS tak akan menang tanpa sokongan daripada PBBM. Hadi Awang pula gelak ketika ditanya oleh wartawan. Maksudnya PBBM atau PAS kini yang menjadi ketua ataupun the real force dalam PN. Ini adalah pergelutan dalaman yang masih belum lagi kelihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah rasionalnya saya mengatakan mengapa wujudnya bibit-bibit pergelutan antara PAS dengan PBBM? Sebab saya tidak melihat rasionalnya Datuk Sam yang kini dikenali sebagai calon PRK Kemaman untuk menjadi calon. Sebab pertama, itu adalah kawasan selamat untuk PAS. Sejak pilihan raya ke-13, 14, 15, semua disapu oleh PAS. Semua disapu oleh PAS, sapu bersih kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tak nampak Datuk Sam perlukan gaji sebab gaji dia memang dah tinggi dah. Sebagai MB RM30,000, sebagai adun sekarang dia dah RM11,000. Kalau campur dengan portfolio lain dengan exco lain, dia mungkin dah sampai RM90,000 dah. Tak mungkin dia perlukan untuk menjadi ahli pemilik kemewahan untuk mendapat gaji melebihi RM100,000. Itu yang pertama. Yang maksudnya dia tak perlukan gaji ni sebab dia dah memang gaji RM70,000-80,000 dah. Betul. Okey. Yang kedua, tempat itu memang tempat selamat. Kalau letak sesiapa pun kebiasaannya lumrah akan menang. Dan yang ketiga, kita melihat pula sejarah Datuk Sam ini. Dia satu-satunya kini antara pemimpin dalam kalangan PAS yang memiliki orang kata pengalaman sebagai seorang teknokrat. Dia bekas pencara, dia belajar tentang aerospace, dia belajar daripada UK dan dia juga bekas setiausaha politik Hadi Awang.
So adakah ini menunjukkan satu petanda bahawa kalau Datuk Sam menang di Kemaman, calon Perdana Menteri yang belum diumumkan daripada Perikatan Nasional itu akan datangnya daripada PAS. Maksudnya bukan Muhyiddin, bukan Hamzah, bukan Azmin dan bukan sesiapa daripada PBBM. Okey Shen, saya ada satu maklumat sulit. Ini maklumat sulit, maklumat panas yang baru keluar daripada Harvard. Sebenarnya Shen melihat daripada kacamata luar. Saya orang Melayu, orang Islam, dia ada satu grup tau. Grup PAS ni dalam, saya berada kat dalam grup ni. Sebenarnya Shen, isu Dr. Sam masuk bertanding ni adalah untuk menyekat kemarahan Sanusi. Ini yang ramai orang tak tahu. Kerana ketika dalam pemilihan PAS hari itu, Sanusi bukan naib presiden. Dan Dr. Sam adalah naib presiden. Jadi keputusan parti PAS hari itu untuk 5 jawatan tertinggi di atas tidak dipertandingkan. Sebenarnya PAS sendiri ni nak menyekat kemarahan Sanusi berada dalam top 5 PAS. Jadi bila dalam PRK di Kemaman ini, kalau saya nak tahu, sebenarnya memang sengaja diberi laluan kepada Dr. Sam untuk menjadi ahli parlimen supaya Dr. Sam ni dilihat lebih popular berbanding Sanusi. Kerana rakyat sekarang ni melihat Sanusi nombor 1 dalam pemimpin PAS. Walaupun dia bukan presiden, bukan naib presiden. Jadi ini percaturan ni kebijaksanaan Dr. Sam sebenarnya. Macam mana dia nak mematikan peranan dan fungsi Sanusi tersebut. Tapi dua-dua betul saya tengok. Dua-dua balance lah. Tapi Kemaman ini, siapa yang akan menang? Datuk Sam rasanya. Datuk Sam. Kenapa calon daripada Barisan Nasional tu, soalnya bagus ke tak bagus ke, kenapa dia mungkin akan Dia bukan kalah? soal calon, sebab kadang-kadang politik dia ada situasi di mana kita bergantung kepada calon, tapi kadang-kadang ada situasi tertentu khususnya yang berlaku dekat PRK Kemaman ni, dia bergantung kepada sentimen semasa. So sentimen semasa, psikologi Melayu di negara-negara utara 60%, 70%, 75% masih lagi menyokong PAS. Betul. Sebab lagi satu yang ironinya minggu lepas ni setahun PMX ni, pada ketika itu jugalah Bersatu membuatkan mesyuarat agung mereka. Dan kenapa Muhyiddin secara terbuka membuat pengumuman untuk berundur? Apa sebenarnya yang berlaku, kalau Shen boleh analisis apa sebenarnya? Saya membaca ini adalah satu pergelutan kuasa dalam parti PBBM antara Muhyiddin dengan Hamzah. Sebab Muhyiddin tengah nak test water, orang kata, menguji sekiranya dia berderama hendak kononnya meletak jawatan, apakah tindak balas dan reaksi daripada penyokong-penyokong Dato' Hamzah. Itu yang pertama. Yang kedua, pergelutan antara Muhyiddin dengan Hamzah ini bukan konspirasi. Masyarakat Malaysia seharusnya merujuk kepada kenyataan umum. Contoh, kita lihat pada tahun 23 November 2022, apabila Muhyiddin Yassin, dia membuat kenyataan umum rasmi di media bahawa tidak bersetuju dengan cadangan yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan. Keesokan hari pada 24 November, ini adalah kenyataan rasmi daripada Hamzah. Jangan pula kata kita membuat konspirasi dan sebagainya. Ini memang kenyataan rasmi daripada Hamzah mengatakan mesyuarat MPT PBBM menyatakan kesediaan untuk berunding untuk membentuk kerajaan perpaduan. So pertelingkahan dan pergelutan ini sudah bermula pun pada tahun lepas. Faham. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merasakan apabila Muhyiddin hendak test water Hamzah ini, Hamzah pun nak berlebih-lebih berdrama. Kononnya menangis di atas pentas. Ketika rakyat Palestin ditindas oleh Israel, tak lihat pun Hamzah menangis. Ketika apabila Hamzah sendiri menjadi menteri pada zaman Muhyiddin, beribu-ribu rakyat Malaysia bunuh diri, Hamzah tak menangis. Tapi ketika Muhyiddin test water nak melihat reaksi Hamzah untuk apabila dia mengumumkan letak jawatan, Hamzah pula berpura-pura nak menangis kononnya atas pentas. Itu saya rasa ini satu pergelutan kuasa, dan Muhyiddin pula menunjukkan satu kelemahan. Dulu dia tuduh Najib takut kepada Rosmah. Sekarang dia nak bawa isteri dia terjun dalam dunia politik. Dalam bahasa Inggeris kita kata sebagai seorang pemimpin, seorang jantan, jangan libatkan ahli keluarga, jangan libatkan isteri. Do not hide under the woman's what we call that punya seluar ataupun skirt. Do not hide under the woman's skirt. Jangan guna wanita dalam perjuangan politik. Ini adalah satu perkara yang amat jijik dan tidak sihat dijadikan sebagai budaya. Konon-kononnya lepas tu buat U-turn,
Lepas tu nak salahkan wartawan pula, seolah-olah apabila wartawan tanya adakah benda ini gimmick ataupun tidak, sedangkan beliau sendiri yang bergimmick nak salahkan orang. Ini adalah isu. Tapi cuba apa pandangan abang tentang perkara ini pula? Apakah perspektif lain mungkin daripada isu Hamzah Muhyiddin, peletakan jawatan U-turn? Apakah strategi dia? Okey, yang saya dengar gosip lah. Yang saya dengar gosip, pada mulanya memang serius. Muhyiddin ni nak bundur, memang nak letak jawatan. Sebab kegagalan Muhyiddin, 4 orang ahli parlimen dah tinggalkan Bersatu. So sebagai presiden memang dah nampak lemah. Dia dah gagal, dia dah failure. Dia memang sepatutnya berundur pun. Tapi memang dia dah umum pun nak berundur. Tapi bila dia orang berseluruh, dia orang melihat kepada pesaing mereka, iaitu Presiden UMNO, Zahid Hamidi. Salah seorang daripada ahli tertinggi Bersatu ni cakap, Sir, you rugilah kalau you berundur. Sebab Raja Petra dia dah beritahu Zahid ni ada sakit kanser stage 4. Tak lama dah nak boleh hidup. Bulan 6 ni dah habis dah. Jadi apabila bacaan politik dia orang, bila Presiden UMNO katanya tak panjang umur sampai bulan 6 aja ni, akan gugur lah kerajaan perpaduan ini. Kalau Muhyiddin masih lagi sebagai Presiden Bersatu, maka Muhyiddin ada harapan untuk menjadi Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri pada ketika itu Muhyiddin pun dah mencipta rekod seperti Mahathir. Jadi rugilah. Sir, you rugi kalau you tarik. Jadi ini gosip lah. Tapi antara Muhyiddin dengan Datuk Sam daripada PAS, siapa calon PM pilihan abang? Saya masih merasakan Muhyiddin lagi. Sebab pengalaman di peringkat negeri ni berbeza di peringkat federal dan di peringkat persekutuan. Jadi saya pun rasa Dr. Sam kena lebih banyak belajar lagi. Tapi Hamzah, kalau kita bagi markah, Muhyiddin markah adalah daripada aspek personality kepimpinan mereka, mungkin Muhyiddin markah 88, Hamzah markah 85. Jadi markah yang begitu hampir antara kedua-dua sosok kepimpinan ini. Cuma Hamzah adalah strategis. Orang kenal dia, dia pakar menyusun macam mana dia jual, macam mana dia beli ahli parlimen tersebut tu. Political operator lah. Dia adalah political operator. Tapi Muhyiddin ni dia adalah muka depan kepada Bersatu. Dan sebenarnya macam Shan tanya saya tadi, kan, pergolakan krisis dalaman. PAS perlukan Bersatu ataupun Bersatu perlukan PAS. Sebenarnya diorang tak boleh pun nak berlagak siapa perlukan siapa. Memang memerlukan. Sebab apa? PAS tak ada duit. Yang PAS mereka duit adalah daripada Bersatu. Bersatu pula tak ada grassroots. Yang ada grassroots adalah PAS. Jadi mereka berdua ni sebenarnya, Shen, saling memerlukan dia. Kalau mereka kedua-duanya bersatu, itu boleh mengimbangi kekuatan UMNO, PKR dan juga DAP. Tapi tetap menjadi saluran utama sekarang adalah kerajaan perpaduan. Jadi Shen, saya nak tanya tentang isu yang berlaku sekarang ni. Sibuk berpolitik, kita pro kepada Palestin. Tiba-tiba Coldplay punya konsert. So, penuh ni dewan ni. So, sentimen yang dimainkan oleh orang Islam, orang Melayu, ketika umat Islam di Palestin disiksa. Tapi Coldplay ramai yang berseronok di Malaysia. Jadi apakah kewajarannya? Saya hendak memperbetulkan dia bukan sentimen orang Islam, tapi dia tidak mewakili keseluruhan umat Islam ataupun orang Melayu negara Malaysia. Saya hendak membetulkan ini adalah sentimen daripada penyokong-penyokong PAS dan Perikatan Nasional yang cuba mempolitikkan isu ini. Faham. Cuma hipokrasinya mereka tahu band Coldplay ini memang seorang pejuang negara Palestin. Sebab di tahun ini juga mereka membatalkan konsert mereka di Israel sebagai tanda protes. Itu yang pertama. Yang kedua, benda ini juga disahkan oleh PAS sendiri. Cuba pada tahun 2011, dalam Haraka Daily, muka surat depan PAS sendiri mempromosikan bahawa Coldplay ini adalah sebuah band yang memperjuangkan nasib dan membela hak rakyat Palestin. Itu yang kedua. Okay. Yang ketiga pula, saya melihat hipokrasi. Bukan saja dari dulu apabila mereka bukan kerajaan, mereka mempromosikan Coldplay. Tapi mereka dah jadi apabila mereka menjadi pembangkang sekarang pula, mereka hendak cuba mencetuskan, menjadikan Coldplay ini sebagai isu anti agama, Islam terancam dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, mereka lupa ketika mereka berkuasa ataupun menjadi sebahagian daripada kerajaan, terdapat 16 konsert diadakan sepanjang tahun.
Itu pada tahun 2022. Dan yang keempat, yang terbaru hari ini, isu yang paling besar sekali yang meletup adalah ketika PAS ataupun penyokong PAS cuba mempolitikkan isu Coldplay pula, di negeri Bacok itu terdapat konsert wanita daripada Thailand berpakaian seksi. Lah. Okey, dan konsert ini sebenarnya menentang elemen hiburan negeri Kelantan. Oh. Okey, di Bacok, penari daripada Thailand berpakaian seksi. Okey, itulah hipokrasi PAS. Dalam isu tertentu mereka hendak memaksa kita boykot, contoh McDonald, contoh Coldplay, Mercedes. tapi apabila ditanya tentang Mercedes, mereka sanggup menggunakan 3.5 juta duit rakyat negeri Kelantan untuk membeli 4 buah kereta Mercedes. Ini belum lagi tambah dengan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri yang menampak SL600 Mercedes tu. Betul. Yang bernilai 6.2 juta. Kalau tambah-tambah pun dah 5.6 juta dah. Dan jangan lupa, daripada 5.6 juta ini kebetulan Mercedes pada tahun ini mendema 5 juta kepada Israel. Mereka tak boykot. Apabila ditanya, mereka pula kata bukan semua benda kita boleh boykot. Maksudnya tidak ada keadilan boykot dalam isu ini. Adakah Islam itu sesuatu agama yang seperti cuba dibawa oleh PAS adalah berteraskan kepada ketidakadilan? Kalau kita nak boykot semua. Jangan kata bukan semua benda kita tak mampu nak boykot. Jangan kata kau boleh tak boleh, tapi konsert wanita seksi di Bacok pula dibenarkan. Sedangkan Coldplay ini tidak menentang mana-mana akta ataupun undang-undang negara. Tapi hipokrasinya, konsert di Bacok berpakaian seksi wanita itu adalah bertentangan dengan elemen hiburan negeri Kelantan. Hiburan negeri Kelantan. Jadi sebenarnya bila Coldplay ni datang Malaysia, Anwar pula cakap bahawa Coldplay ni adalah sebenarnya pro kepada Palestin, memberi sumbangan juga kepada Palestin. Orang melihat Anwar ni seolah-olah pro kepada Barat. Tapi strategi Anwar bijak apabila dalam persidangan Apex di US menyela secara depan-depan Joe Biden ni. Jadi Shen melihat apa sebenarnya strategi di situ untuk Anwar disela Joe Biden di depan-depan tentang isu Israel dan Palestin ini. Saya rasa Anwar tidak berstrategi. Sebab mana mungkin kamu pergi negara kuasa besar nombor 1 kat dunia sekarang, presiden yang paling berkuasa di dunia, dan di hadapan menyerangnya, ini bukan lagi satu lakonan. Dia bukan seperti ahli-ahli politik seperti Dato' Hamzah yang cuma membuat persidangan memperjuangkan Palestin di parlimen, membuat kenyataan umum kononnya mereka pejuang Palestin. Ini dah peringkat dunia, terang-terang depan Joe Biden, Anwar hantam. Okey, Palestin perlu dipertahankan. Dan apa yang saya lihat adalah sangat unik ialah, bukan unik, saya tahu nak guna perkataan apa, miracle. Apabila Anwar menyerang Joe Biden depan-depan macam tu, biasa akan disekat oleh Amerika. Yes. Tapi dia berjaya bawa kembali pulang 6.5 bilion pelaburan daripada masyarakat. Sesuatu yang tidak pernah berlaku. Kalau dulu serang aja negara Amerika, sekatan ekonomi berlaku. Ini sekarang serang depan-depan Joe Biden, dapat 6.5 bilion. Ini adalah sesuatu di luar kebiasaan. Luar biasa. Tapi apa pula pandangan abang tentang serangan Anwar di hadapan Joe Biden? Itulah sebenarnya saya ada bincang-bincang dengan kawan-kawan dan kita lepak-lepak kedai kopi. Semua terperanjat sebab tak ada lagi pemimpin Malaysia yang selantang dan seberani itu. Kerana Tun pernah dalam satu wawancara menyela Amerika Syarikat, tetapi bernyela di depan wartawan, tidak berdepan dengan Presiden Amerika secara bersemuka dalam satu mesyuarat. Jadi saya kira ini rekod yang Anwar buat, kerana Anwar pun pemimpin nombor 11 berpengaruh di dunia dalam dunia Islam. Jadi suara tersebut begitu besar. Cumanya tindakan itu bagi saya belum cukup ampuh, kerana dalam persidangan OIC hari itu, Anwar sebenarnya, PMX kita, ada mencadangkan untuk negara-negara Arab yang menyalurkan minyak dan gas kepada Israel untuk menutup pipe gas tersebut. Bagaimana Israel tutup saluran air, tutup saluran gas, tutup saluran elektrik kepada Gaza. Jadi mereka hidup tanpa internet, tanpa air, tanpa elektrik, bergelap. Jadi negara Arab yang mengelilingi Israel dan Palestin ini boleh bertindak sedemikian. Jadi Malaysia, Palestin, Indonesia mencadangkan dalam persidangan OIC tergempar. Tapi apakan daya, hanya 3 negara ni saja, kalau tak silap saya bersetuju. Negara-negara Arab sendiri yang lain tidak pro dan mengizinkan gas dan minyak itu tetap diberikan kepada Israel. Jadi sebenarnya
di sebelah timur ni, Asia Tenggara, Indonesia dan juga Turki dah berjuang untuk menyelamatkan rakyat Gaza dan Palestin ini. Tapi di negara-negara Arab ini memang memerlukan sedikit lagi masa untuk Anwar memimpin supaya mereka lebih yakin dan confident untuk menyelamatkan isu Israel ni. Sebab secara jujurnya lah, isu ni dah berpuluh tahun. Tun pernah bercakap, Anwar juga kali ni saya nampak dengan begitu lantang untuk memperjuangkan isu Palestin. Tapi isu ini masih belum lagi bernoktah kerana genjatan senjata masih lagi dalam rundingan. Setahun PMX ni ditutup dengan isu Anwar Ibrahim. Suara beliau begitu lantang melantun di peringkat antarabangsa. Cuma yang tak sedapnya, Syekh, hasil finding daripada Merdeka Center. Setahun PMX, Merdeka Center kata satu pencapaian yang tidak membanggakan. Ramai rakyat tidak berpuas hati terhadap isu ekonomi. Jadi macam mana pandangan sudut Shen? Pandangan saya adalah berpastikan kepada ilmiah, kepada fakta, kepada analisis. Isu ini berbangkit apabila semua orang cuba menjadi hero isu ini apabila cuba membaca headline saja, iaitu populariti Anwar menurun. Tapi adakah mereka benar-benar membaca 16 muka surat kajian yang diterbitkan oleh Merdeka Center? Saya bagi beberapa contoh. Muka surat 5, okey? Kalau cuba pergi baca, pergi lihat, kita akan dapat lihat pada tahun 2021, okey, ketidakpuasan hati rakyat dalam survey Merdeka Center itu menunjukkan setinggi 64%. Pada 2022, ketidakpuasan hati rakyat dalam muka surat 5 itu, Merdeka Survey menunjukkan rakyat tidak puas hati terhadap halal 7 negara. Daripada 64% kepada 74%. Zaman siapa tu? Okey, 64% zaman Muhyiddin, 74% zaman Ismail Sabri. Okey. Dan kita baca 2023, ketidakpuasan hati rakyat dalam sentimen muka surat 5 itu terhadap kepimpinan halal 7 negara hanya 60%. Kita bandingkan. Muhyiddin 64% rakyat tidak puas hati, Ismail Sabri 74%, Anwar 60%. Maksudnya Anwar paling rendah dalam kalangan ketidakpuasan hati rakyat terhadap halal 7 negara. Itu baru muka surat 5. Kita masuk lagi muka surat 9. Muka surat 9 ini adalah khusus kajian terhadap orang Bumi Putra saja. Maksudnya dia wawancara orang Bumi Putra saja. Kita akan mendapati satu kajian yang amat menarik dan juga akan menakutkan ataupun memeranjatkan Perikatan Nasional. Mengapa? Sebab dalam kajian ini, orang Melayu merasakan kelemahan Anwar dalam menangani isu rasuah hanya 1%. Pergi baca muka surat 9. Kalau isu Anwar, kelemahan dia sebagai seorang pemimpin dan pentadbiran Anwar hanya 5.1%. Muka surat 9. Merdeka Center. Dan isu kononnya Melayu terancam, Islam diabaikan, tapi terbukti dalam kajian ini hanya 2.5%. Maksudnya majoriti merasa kuat kepimpinan Anwar ini dia tegas melawan rasuah sebab hanya 1% yang tidak puas hati. Okey, yang dari segi kononnya Islam terancam, kuasa Melayu hilang, itu adalah naratif yang tidak berdasarkan kepada realiti semasa. Kerana hanya 2.5% Bumi Putra merasakan hak mereka terdapatnya diskriminasi kaum dan agama. Dan kononnya kepimpinan Anwar itu begitu lemah, tapi hanya 5.1%. Muka surat 9. Majoriti rakyat Malaysia iaitu 82% merasakan ketidakpuasan hati mereka adalah berkaitan tentang isu ekonomi. Itu pun dipecahkan kepada 3 segmen, iaitu dari segi keadaan ekonomi yang terkini, kos sara hidup dan juga nilai mata wang dunia yang sebenarnya merupakan faktor-faktor luaran, bukan disebabkan kelemahan pentadbiran Anwar. Sebab kalau disebabkan kelemahan pentadbiran Anwar, mana mungkin golongan Bumi Putra dalam kajian selidik muka surat 9 itu mengatakan hanya 5.1% merasakan Anwar itu lemah. Dan kita bandingkan muka surat 11. Ini adalah perbandingan terakhir yang saya nak tunjukkan. Dalam muka surat 11 pula kita melihat populariti kan. Kita kena lihat populariti. Kita perlu tahu
Pada zaman Mahathir, dia menjadi Perdana Menteri, populariti ataupun bantahan ketidakpuasan hati rakyat setinggi 59%. Tahun 2020. Okey, 2020. Pergi baca buku surat 11. Okey. Untuk Muhyiddin pula 46%. Lah gitu. Okey. Dan untuk Ismail Sabri setinggi 59%. Anwar pula, ketidakpuasan hati rakyat dalam muka surat 11 itu hanyalah 43%. Maksudnya ketidakpuasan hati rakyat terhadap kepimpinan Anwar berbanding dengan Ismail Sabri, Muhyiddin dengan Mahathir adalah yang paling rendah sekali. Oleh sebab itu, jika kita hendak memahami sesuatu kajian itu, jangan sesekali baca headline. Berpaksikan kepada ilmu, berpaksikan kepada fakta. Ada 16 muka surat. Jangan pakai headline semata-mata. Dalam isu Melayu, kita tengok Makcik Kemboja. Cerita Makcik Kemboja ni, Melayu bersatu. Tak kira LAPAS, tak kira PKR, tak kira DAP, tak kira apa. Semua Melayu bersatu boleh membantai seorang pemilik kad Pangkalan Merah PR ini, Maria Holding. Macam mana orang Kemboja boleh berniaga dekat Malaysia, boleh buat bangunan besar. Maria Holding jual kain. Jadi bila dia sentuh Melayu malas, lainlah Melayu malas gitu kan. Betul. Tapi kalau Tun bercakap, orang marah juga. Tapi marah dia tu tak seperti orang berhimpun depan Maria Holding, mengamuk, ugut ini, sampai polis terpaksa masuk campur semua. Jadi daripada isu ini, macam mana Shen melihat sentimen orang Melayu? Dalam isu ini saya lihat, contohnya khususnya isu Makcik Kemboja, dia bukan isu Melayu, dia isu orang Malaysia. Sebab saya lihat dalam sosial media, orang Cina, orang India turut bangkit. Okey, untuk mempertikaikan dan juga sangat marah terhadap kenyataan yang dikeluarkan oleh Makcik Kemboja. Yang kedua adalah sedikit tidak adil lah. Cuba untuk khalayak umum untuk membandingkan kenyataan Melayu malas antara Makcik Kemboja dengan Tun Mahathir. Sebab dia mungkin perkataan dia sama, tapi niat, gaya dan intonasinya berbeza. Betul. So apabila Tun Mahathir mengatakan Melayu itu malas, kita tahu dia adalah seorang negarawan, seorang macam seolah-olah seorang ayah yang tegas kepada anaknya, yang mengharapkan supaya bangsa ni berjaya. Supaya Melayu ni lebih rajin daripada bangsa yang lain, supaya Melayu ini boleh berjaya. Dia adalah niat yang baik, reverse psychology yang orang faham, tak perlu bercakap pun. Tapi dari segi gaya dan intonasi yang ditunjukkan oleh Makcik Kemboja ini seolah-olah memang cuba hendak menyindir, betul, dan memijak orang Melayu dan menyombong dengan kekayaan yang dimiliki olehnya kan. Dan peliknya dalam isu ini juga sebenarnya kita dapat lihat, dia kalau Melayu betul-betul malas seperti yang dikatakan oleh Makcik Kemboja, dia jangan lupa pembekal kain dia orang Melayu. Betul. Pekerja dia pernah syarikat ni dia pernah hampir muflis tau. Ya. Dia memiliki seorang pekerja Melayu bernama Shuib yang mengajarnya menjual baju dan kain dia di TikTok sehingga meraih pendapatan sehingga 2 juta. Sehingga akhirnya menyelamatkan syarikat itu. Pekerja Melayu juga. Okey. Dan rakan kongsinya di beberapa cawangan negara lain juga orang Melayu. Okey. Dan apabila beliau cuba menunjukkan seolah dirinya sangat berjaya dan sangat kaya, tapi itu bukan budaya masyarakat Malaysia, tidak kira Melayu, Cina ataupun India. Sebab dia menjadi kaya dengan memijak orang lain, menjadi parasit. Sebab dia berhutang dengan pembekal di negeri Pulau Penang, iaitu rakan perniagaan dia sendiri. Dia berhutang dengan bekas pekerja dia dengan komisen. Yang pekerja yang saya katakan tadi, yang bantu dia untuk mewujudkan TikTok, ambil sales 2 juta tapi tak bayar-bayar juga. Lepas tu anak dia pula kurang ajar, mencabar pekerja ini datang ke pejabat. Bila datang pula tak nak keluar. Okay? Saya rasa orang-orang seperti ini sepatutnya dihalau keluar daripada Malaysia. Cuma kita lihat, kalau ni nak kata dia sangat berjaya, itu bezanya, dia tak faham. Dalam negara Malaysia banyak juga orang-orang Cina, yang usahawan Cina yang berjaya dalam perniagaan, tapi tak pernah pun mana-mana korporat Cina yang berjaya, jauh lebih berjaya, billionaire pun sekalipun mengatakan, peluang mengatakan kenyataan orang Melayu ini malas ataupun menyindir. Kita kalau nak berjaya, jangan berjaya dengan cara memijak orang lain. Ini bukan cara Malaysia, tidak kira Melayu, Cina, India. Saya setuju dengan Shen ni. Bila kita bandingkan usahawan Melayu dengan Cina, jujur sangat berbeza.
Saya melihat macam ni lah Shan. Saya tengok diorang yang berniaga jadi founder, nama-nama baru macam founder ni, diorang boleh pakai beg LV, beg Gucci, beg Dior, bermewah, main golf, naik kapal terbang first class, business class, hujung tahun pergi London, New Zealand, pergi France, pergi Swiss. Tapi tiba-tiba viral tak bayar gaji. Tiba-tiba viral tak bayar ke WSP. Macam isu kes Syuib. Betul. Jadi apa sebenarnya founder ni nak sebenarnya? Sebab kita, saya melihat macam isu makcik Kemboja ni, pertama, kau kaya, tapi kau kena lunaskan hutang, kau kena bayar gaji pekerja, kena bayar komisen. Soal nak pasal nak bergaya itu terpulang. Tapi point saya ialah Shan, orang Melayu ni jangan disentuh. Bila disentuh, mula habis dikorek, dibogelkan hutang dia dengan jekyll, kat mana office dia, anak dia siapa, nombor plate kereta. Orang akan korek sampai boleh tahu dia ni IC merah. Jadi sebenarnya di Malaysia ni, daripada dulu lagi tanah Melayu ni dipanggil Survana Bumi. Memang bumi emas. Kat sini orang luar masuk, Bangla yang datang pun boleh buat jadi kaya. Orang Kemboja datang pun boleh jadi kaya. Orang Indonesia yang datang pun boleh buat banglo besar. Sebab orang Melayu ni sifat dia terbuka sebenarnya. Tapi janganlah sampai memijak kepala, dibagi betis nak peha, dibagi peha, memijak kepala. Tapi dalam isu ni abang dapat lihat tak perpaduan sebenar yang benar-benar berlaku? Maksudnya selama ini kan, kalau di peringkat atasan orang politik, media, wartawan, kononnya Cina, Melayu, India ni mereka saling bertelaga, tak cukup bersatu padu. Tapi cuma realiti kehidupan semasa sebenarnya kita ni amat bersatu padu jika kita bandingkan dengan layanan orang Melayu terhadap Rohingya contohnya, Kemboja, reaksi mereka berbeza bang. Betul. Memang betul-betul amok. Ini bawah, bukan dari atas. Betul. Yang ni lebih kepada akar umbi rakyat. Dan diorang nampak unat dan diorang nampak bersatu. Jadi sebenarnya kita dah hampir sejam berbincang, kadang kita pun tak sedar. Soalan akhir ni adalah soalan cepu emas lah Shan. Saya akan bariskan beberapa orang pemimpin pelapis negara, minta Shan rankingkan. Saya bagi 5 orang pemimpin muda ini, daripada rankingkan siapakah yang paling layak untuk menjadi Perdana Menteri. Nama pertama Sanusi, nama kedua Nurul Izzah, nama ketiga Rafizi, nama keempat Khairi Jamaluddin, dan nama kelima Syed Saddiq. Pertama Khairi, kedua Rafizi, ketiga Sanusi, keempat Nurul Izzah, kelima Syed Saddiq. Okey, kita dah ada 5 ranking ini. Cuma, InsyaAllah saya sebelum abang tamatkan sesi ini, saya juga nak tanya beberapa soalan lah. Boleh. Okey, yang pertama, abang lebih suka Azmin ataupun Hamzah yang menjadi menggantikan tempat Muhyiddin satu hari nanti? Saya lebih prefer Azmin. Abang lebih prefer Azmin lah. Cuma mengikut analisis abang, adakah yang topik yang kita berbicara sebentar tadi, Muhyiddin tidak sanggup letak jawatan disebabkan dia rasa belum sampai masanya untuk lepaskan kepada Azmin, ataupun daripada analisis abang mungkin disebabkan kalau Muhyiddin sekarang letak jawatan, kemungkinan dia melihat Azmin belum cukup kuat untuk lawan Hamzah dalam pemilihan parti yang akan datang. Yang ketiga, apakah berita, sebab saya tahu abang ramai kawan politik, dulu siapakah calon sebenarnya, calon TPM daripada Perikatan Nasional yang Ismail Sabri yang mereka hantar tu, Hamzah ataupun Azmin? Okey, sebenarnya Muhyiddin sekarang ini dalam kondisi tidak mempercayai sesiapa lagi. Kerana bersatu ni Shan, dia adalah himpunan pengkhianat-pengkhianat. Satu, dia adalah himpunan mereka yang lompat parti. Jadi sesama mereka juga saling mengkhianati antara satu sama lain. Ini yang kebimbangan Muhyiddin sebenarnya. Jadi Muhyiddin, saya setuju dengan Syan tadi, dia belum tiba masanya untuk menyerahkan tampuk kuasa Presiden Bersatu tu sama ada kepada Hamzah ataupun kepada Azmin. Kalau untuk waktu zaman era Ismail Sabri tersebut, timbalan nama timbalan Perdana Menteri yang telah pun dihantar tapi tak dilantik pada ketika itu sebab dah nak dekat dengan PRU kan. Yang saya dengar lah, yang saya dengar adalah Azmin kan. Sebab itu dia dilantik sebagai ketua pengarah pilihan raya PN dan bukannya Hamzah. Dan yang kedua, apakah pandangan peribadi abang
tentang keunikan kepimpinan ataupun gaya kepimpinan Sanusi di pesada politik negara Malaysia, ataupun keunikan dia dalam PAS sendiri, sebab PAS memang tak pernah ada orang yang memiliki imej yang sedemikian. Apakah pandangan abang berkaitan dengan karakter ini? Saya suka Sanusi. Dia adalah muka baru, gaya orator yang baru, dan dia sangat genius dan sangat licik. Daripada aspek gaya orator, saya rasa dia sekarang nombor satu. Dia menewaskan Tun, dia menewaskan Anwar, dan dia menewaskan Muhyiddin. Kerana tiga-tiga tokoh ini dia sudah biasa, sudah familiar. Tapi bila hadir Sanusi dengan gaya yang santai, slapstick, sarkastik dia jadi macam ceramah politik tu jadi hidup. Jadi Sanusi ni sangat pandai bercakap. Dia boleh jawab secara spontan. Cuma kelemahan Sanusi, Shen, dia bila harapan orang terlampau tinggi, gaya pidato dia nampak hebat, dia gagal untuk membawa Kedah. Sekarang ni kita tengok dah 100 hari dia sebagai Menteri Besar Kedah. Apa yang Sanusi buat? Berapa banyak kegagalan dia? Isu bola sepak, isu projek jalan, isu banjir, semua ni masih belum selesai. Tapi Sanusi masih nampak gah dalam berbicara. Tapi kalau saya nak tahu, baru-baru ni Anwar baru balik daripada Thailand, turun di Kedah, Sanusi sambut. Mesti ada cerita, kerana Sanusi sekarang memerlukan bantuan kerajaan pusat untuk membantu dalam proses 100 hari kepimpinan dia ni. Semua projek di negeri Kedah kita kendala. Jadi maksudnya kerajaan persekutuan tidak pernah menzalimi negeri Kedah lah. Tak pernah. Dia memang memerlukan kerajaan persekutuan. Dia perlukan satu nada dengan kerajaan persekutuan baru boleh membentuk. Maksudnya sebelum ni dia kata naratif kerajaan persekutuan tak beri sebarang peruntukan ataupun projek pada negeri Kedah, ini tak betul. Tak betul. Sebab itu Sanusi sekarang dia dah jumpa Anwar, dia dah cakap, sekarang ni kepak kanan kiri dia dah tercemar. Bekas setiausaha politik dia dan juga bekas CEO MBI dia. Jadi kedua-dua mereka ni adalah orang kuat Sanusi dalam PAS Kedah. Dua orang ini sudah didakwa. Jadi gerak kerja percaturan politik PAS di Kedah juga akan terjejas akibat daripada kes yang mendakwa dua orang kanan Sanusi. Jadi itu risiko di Malaysia. Apabila terlampau sangat bijak bercakap, apabila gagal untuk deliver, persepsi negatif itu akan timbul. So rumusan abang, Sanusi adalah seorang gaya pemimpin yang hebat, orator yang hebat, cuma dari segi pelaksanaannya dia gagal mentadbir Kedah sebaik yang diharapkan lah. Betul. Soalan yang paling terakhir sekali adalah, sebab saya mengikuti kenyataan yang dikeluarkan oleh podcast Keluar Sekejap, iaitu daripada KG. Okay. Dia memiliki pendapat, itu pendapat dia lah, saya nak pendapat abang, bahawa Anwar dengan Rafizi ni dia tidak complement each other sebab dua-dua ni kuat. Okey, dua-dua ni ego. Okey, dua-dua ini sombong dan dua-dua ni orang yang sangat dominan. Perkataan yang alpha. Cuma daripada soalan yang saya nak lontarkan, abang melihat gabungan antara Anwar dengan Rafizi ini satu pertembungan ataupun satu komplement, saling melengkapi. Jujurnya lah, kalau orang awam, masyarakat, netizen boleh nampak bahawa seorang timbalan Presiden PKR, Rafizi, tidak diberikan kedudukan di kerusi kanan. Cuba kita melihat kepada timbalan Presiden UMNO, diberikan di Kementerian Kanan, Kementerian Pertahanan. Jadi dari situ kita mungkin boleh melihat ruang yang diberikan kepada Rafizi itu, orang cakap, bukan kementerian laut dalam. Dia adalah kementerian persisir pantai. Maksudnya bukan utama lah. Jadi mungkin itu salah satu sebab kita boleh analisis bahawa Rafizi tidak diberikan peluang yang lebih besar. Tetapi di pihak Anwar betul. Jika saya jadi Anwar juga, wajar, kerana Rafizi adalah seorang raja formula. Bercerita tentang ekonomi, bercerita tentang turun naik nilai mata wang, OPR. Jadi duduk menjaga ekonomi itu adalah lebih tepat untuk Rafizi sebenarnya. Jadi Anwar ni pada ketika dia mengagihkan kerusi kepada PKR, dia tidak melihat kepada kementerian mana yang banyak projek, no. Tapi dia melihat kepada fungsi Rafizi. Memang Rafizi sebelum jadi menteri bercerita tentang ekonomi dan formula. Now, you buktikan. Ini cabaran untuk Rafizi. So, Rafizi keluar sekarang gaji progresif, keluar sekarang bantuan, pelbagai bantuan dia buat. Cuma
Rafizi dengan Anwar ini dia ibarat mengulangi Tun Mahathir dan Anwar Ibrahim. Jadi kedua-duanya mempunyai metod yang berbeza. Pada ketika Tun adalah seorang yang orang cakap seorang pemimpin yang statement pada ketika itu, dan Anwar pula seorang pemimpin yang orator. So ketika hari ini Anwar Perdana Menteri, Anwar adalah seorang pemimpin yang nampak orator, tapi Rafizi pula adalah seorang pemimpin yang dilihat lebih banyak bercakap tentang formula ekonomi yang bagaimana. Jadi masing-masing cakap ni nampak Rafizi cuba untuk execute, tapi Anwar bercakap di luar. Akibat tidak sehaluan ini, Rafizi tidak execute apa yang Anwar katakan. Rafizi ada kaedah dan cara sendiri. Jadi kat situlah saya rasa pertemuan sedikit lah. Bukan saling melengkapi lah. Dia tidak saling melengkapi. Tapi Anwar dan Zahid saling melengkapi. Daripada aspek nombor penyatuan, daripada aspek chemistry, daripada aspek Anwar bercakap, Zahid diam. Tapi ketika Rafizi dan juga Anwar, kalau kita analisis kepada kongres tersebut, Anwar bercakap dan juga Rafizi ada idea dia sendiri. Jadi dekat situ kita nampak dia tidak melengkapi each other. Dan soalan yang betul-betul terakhir adalah pasal baru teringat juga satu isu yang juga meletup dan kita belum cover dalam episod ini. Saya nak tanya pandangan abang. Apakah abang melihat strategi yang cuba dimainkan oleh Anwar Musa, PAS ataupun Perikatan Nasional dalam isu yang berkaitan tentang Cik Eileen? Sebab mengikut pengetahuan yang saya, Cik Eileen ni dia memiliki keahlian Muafakat Nasional 001258. Okey, dan dia kini menyaman negeri Kelantan. Saya rasa dia lebih kepada politik gimmick. Kerana ni Eileen ni isu dah lama pada zaman Taqiyuddin menjadi Menteri Undang-Undang. Isu dia ialah ni Eileen ni pun adalah ahli PAS, orang Kelantan, banyak makan duit PAS, banyak makan beras seludup daripada Siam. Inilah hasil dia. Sebab yang dicabar sekarang ni ialah tentang isu ini sebenarnya bukan isu masalah Mahkamah Persekutuan ataupun undang-undang sivil lebih tinggi daripada isu undang-undang syariah. Tak, itu hanya adalah sebagai satu naratif untuk mengkambing hitamkan kerajaan Anwar Ibrahim. Sebenarnya isu ni lebih kepada bidang kuasa. Bidang kuasa tu sebab memang dibicarakan dalam mahkamah sivil, bukan dibicarakan dalam mahkamah syariah. Tu yang sekarang ni ramai orang tak faham. Jadi bila orang tak faham, saya rasa Taqiyuddin tahu isu ni, tapi sengaja. Ini saya tak suka dalam politik. Dia tahu, tapi dia ambil kesempatan. Jadi tidak ada kejujuran. Sebab dia pernah bergambar dengan Cik Eileen kan. Betul. Dia dengan Anwar Musa. Dan tahun lepas isu ni bermula, tapi demonstrasi tahun ini pula. Yes. Jadi itulah sebut sedikit Shan. Cuba sedikit lah. Cuma apa yang saya lihat dalam isu Cik Eileen ini, dia bukan mencabar isu mahkamah syariah ataupun undang-undang syariah ataupun tentang agama Islam. Tak ada kaitan dengan agama Islam, tak ada kaitan dengan syariah. Dia hanya penentangan terhadap prosedur undang-undang ini digubal. Oh, betul. Yes, itu yang pertama lah yang saya dapat lihat daripada isu ini yang cuba kini dipermainkan oleh PAS yang kononnya hendak menjadi hero. Dan yang kedua, ketika Taqiyuddin menjadi Menteri Undang-Undang, dia tidak pun menyelesaikan isu ini. Yeah, tak ada demonstrasi. Malah dia jumpa lagi. Malah berjumpa, malah bergambar. Okay. Dan yang ketiga pula, PMX Anwar dia nak menubuhkan jawatan kuasa mematahbahkan mahkamah syariah dengan persetujuan Majlis Raja-Raja untuk melihat isu ini dengan mendalam. Ini diwujud pada tahun 2023. Zaman PAS pula, apabila ahli mereka menjadi Menteri Undang-Undang, tak buat. Zaman kita buat tapi dituduh sebagai mengancam Islam dan Melayu. Inilah hipokrasi yang berlaku dalam PAS. Jadi Shan, saya rasa dalam episod kali ini kita dah bincang secara dahsyat sampai nak muntah lah ni. Banyak fakta, banyak isu yang kita boleh kongsikan. Jadi jangan lupa untuk sama-sama kita hayati, kita sama-sama telusuri apa bicara kami dalam Cakap Hub pada minggu ini. Jumpa lagi episod yang akan datang. Terus setia menyokong Cakap Hub.